Okey, dan seterusnya para penonton kami bawakan kepada anda seterusnya iaitu berkaitan dengan hubungan luar Malaysia, China perkukuh raih manfaat pelaburan. Dan bersama dengan kita saya kenalkan Pertama yang bersetuju dengan saya. Ya, iaitu saya kenalkan Dr. Abdul Aziz Aziza merupakan pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetamu yang bersetuju? Okay. Setuju. Ya. Dua beradik. Okey, jadi sebagai permulaannya, mungkin doktor boleh memperincikanlah berkenaan dengan pertemuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Li Qiang merupakan pertemuan kedua dan kalau kita boleh kongsikan pada permulaannya berjaya memperolehi nilai komitmen pelaburan sebanyak 100,070 bilion ringgit dari negara kedua terbesar itu dan ia juga dapat memberi impak yang cukup besarlah kepada Malaysia. Betul. Saya lihat ini perkembangan yang baiklah. Sangat positif kepada negara kita dengan apabila kerajaan menunjukkan komitmen dalam mempertingkatkan pelaburan luar terutamanya daripada China. Dan ini adalah perkara yang sepatutnya yang kita lihat perlu berlaku dan perlu dirancangkan lagi. Kita juga maklum bahawa China merupakan satu kuasa besar yang mana sangat penting bukan setakat serantau ni sebagai dan juga satu dunia lah kita kata. China punya kuasa sekarang ni sangat kukuh dan kuat. Itu satu perkara yang kita boleh lihat secara apa orang kata secara literalnya lah. Tetapi pada masa yang sama kita lihat, kita juga faham bahawa ini adalah satu tanggungjawab kerajaan yang sepatutnya. Kerana kerajaan perlu membawa bukan sahaja China, banyak lagi pelaburan ke dalam negara. Dan jumlah ini saya fikir adalah jumlah yang konsisten daripada pelaburan-pelaburan yang telah negara China berikan kepada kita, menunjukkan komitmen dia kepada negara kita sejak beberapa tahun yang sudah lama. China telah memberi komitmen yang begitu konsisten terhadap pelaburan di Malaysia. Ya, dan kita lihat hubungan yang erat ini terbina sejak zaman Perdana Menteri yang kedua kita, Tun Abdul Razak, telah menjalin hubungan dengan negara China, menjadikan Malaysia negara Asia Tenggara pertama yang menjadikan hubungan diplomatik dengan negara China. Jadi hubungan kita dengan China tu rasanya sudah lebih daripada 50 tahun. Betul. Dan ini menunjukkan satu kesepakatan yang tinggi. Di antara China dengan Amerika di bawah Biden, saya lebih memilih kepada China sebab dia punya nilai-nilai lebih dekat dengan kita. Namun ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira dari segi tuntutan hak China ke atas Laut Cina Selatan dan sebagainya. Bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harus menangani isu-isu berbangkit ini? Betul. Itu juga adalah merupakan ada sedikit risiko dan juga kita lihat satu boleh dikatakan ancaman. Tetapi saya fikir pihak pengurusan dan kerajaan dan juga ramai pemikir-pemikir pemerhati politik dan juga ilmuwan boleh memberikan advice kepada kerajaan dan Perdana Menteri dalam hal ini. Kita sudah maklum bahawa China, kekuasaan China bukan sahaja daripada ekonominya tapi juga turut menunjukkan kekuasaan daripada segi pelaburan luar lah, betul lah tu, financial. Tapi dia bukan baru bermula, dia sejak selepas berakhirnya Perang Dingin. Kalau kita reverse balik, berakhirnya Perang Dingin telah pun berlaku peningkatan ekonomi China dan China terus secara konsisten membuat pelaburan dan membuat satu pelaburan yang agresif di luar. Jadi kita nak kata dia ni sebuah negara yang bukan begitu sensitif di dalam meneliti tempat-tempat untuk ni. Umpamanya di Afrika, dia buat banyak pelaburan dan bila negara itu tak bayar balik pun dia tak ada masalah. Tetapi adalah risikonya kan. Tapi
Tetapi saya fikir kita perlu bijak dalam menangani risiko inilah. Dan kalau kita tak ada risk, so tak ambil risk langsung pun kita pun tak boleh juga kan. Betul. Jadi selain daripada itu jugalah kalau kita boleh kongsikan, iaitu Malaysia telah pun menyertai Kexpo daripada tahun 2004 lagi, dan tahun ini juga akan melibatkan seramai 107 syarikat Malaysia daripada pelbagai sektor. Betul. Dan ini juga dapat membantulah dari segi pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga mungkin juga memperkenalkan peniaga-peniaga Malaysia sehingga ke peringkat antarabangsa. Betul. Doktor. Okey, hubungan Malaysia, China dan kita melihat peningkatan yang syarikat-syarikat kita yang menyertainya, ini adalah satu perkembangan yang baik. Apabila banyak syarikat-syarikat kita juga mempunyai mendapat tempat di sana, dan saya juga pun mengharapkan peluang yang samalah daripada kerajaan China untuk membenarkan syarikat kita membuat pelaburan dan juga mendapat manfaat daripada sana. Tapi secara geopolitiknya pula kita melihat keakraban dan sinergi di antara Malaysia China ni adalah satu keperluan kepada China itu sendiri. Kerana rantau Asia Pasifik ini adalah rantau yang penting bagi negara tersebut. Jadi kestabilan dan juga kestabilan ekonomi dan juga ekosistem ekonomi yang seimbang antara negara-negara di serantau ni adalah penting bagi China. Kalau negara-negara serantau ni ada masalah daripada segi kestabilan politiknya, daripada segi kestabilan ekonominya, pengurusan ekonomi China sendiri akan terjejas. Itu saya punya pandangan daripada hal itulah. Dari segi sektor-sektor yang perlu kita gembelingkan supaya dapat menarik perhatian daripada pelabur-pelabur China. Apakah antara sektor yang pada pandangan doktor akan menjadi suatu yang betul-betul menonjol dan menarik minat para pelabur dari sana? Okey, saya melihat sebelum ini kita lihat bahawa pelaburan China ini dia memberi penekanan ataupun fokus kepada infrastruktur. Infrastruktur dibuat jalan dan juga sekarang ini kita lihat banyak investment dia beri kepada network teknologi, communication technology. So ini adalah bidang-bidang yang saya fikir bidang-bidang strategik yang China secara agresifnya memberi perhatian. Apa yang saya agak risaukan di sini adalah bagaimana pelaburan-pelaburan itu dapat dimanfaatkan atau daripada segi knowledge dan teknologi transfer kepada masyarakat kita di Malaysia. Itu satu perkara yang perlu difikirkan oleh pihak kerajaan lah, supaya kita bukan hanya memberi mereka ruang untuk membuat perniagaan dan sebagainya, tetapi gagal di dalam transfer knowledge, teknologi dan skill kepada masyarakat. Itu satu benda yang kita perlu fikirkan dan pihak pemerintah perlu membuat satu plan strategik dalam perkara ini. Okey, dan di Malaysia juga China juga mempunyai beberapa tapak perniagaan lah di Malaysia, khususnya kalau kita boleh kongsi juga berkaitan dengan communication construction company, ada juga Huawei, dan ia juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, rakyat Malaysia sendiri. Betul. Dan ini juga antara ruang yang baiklah untuk rakyat Malaysia agar dapat berkembang lagi dari segi teknologi dan sebagainya. Betul. Berapa, Doktor? Betul. Itu kita lihat yang ada satu mungkin kesan ini mungkin mengambil banyak masa lah kan untuk kita. Tetapi saya fikir framework yang jelas untuk membangunkan keupayaan masyarakat di dalam bukan kita saja nak China datang melabur kepada Malaysia, tetapi kita juga perlu ada satu pemikiran dan perhatian bahawa 10-20 tahun lagi Malaysia juga, rakyat Malaysia, company Malaysia boleh melabur di luar negeri dengan mana knowledge transfer yang kita ada ataupun knowledge yang kita ada, teknologi yang kita ada daripada manfaat pelaburan yang kita dapat hari ini. So itu lagi, saya rasa lagi pentinglah dan perlu diberi keutamaan dalam hal ini.
Ya, memang kalau kita lihat China Construction Company sebagai contoh membina ECRL di Malaysia, dan antara teknologi yang digunakan adalah sebuah gerudi berkuasa tinggi. Betul. Yang dibina khusus untuk menggerudi kawasan-kawasan di Banjaran Titiwangsa dan sebagainya. Namun sayangnya gerudi itu lepas digunakan akan dihantar balik walaupun dibina khas oleh kita. Jadi itu adalah antara perjanjian-perjanjian di antara China dan kerajaan-kerajaan terdahulu. Bagaimana untuk kita elakkan perjanjian seperti ini supaya lebih memanfaatkan Malaysia? Itulah saya fikir pihak pemerintah hari ini perlu faham dan perlu melihat secara keseluruhan manfaat itu. Kita tak bolehlah itulah saya kata, tak boleh hanya nak membiarkan satu pihak saja, mereka saja membuat keuntungan. Kita juga perlu memikirkan masyarakat kita yang mana mereka perlu juga mendapat manfaat sesuatu daripada sini. Saya juga ingin highlight bahawa kita tahu pelaburan ini penting. Pelaburan ini penting kepada negara. Pelaburan ini penting kepada masyarakat dengan menambah peluang pekerjaannya, dengan meningkatkan pendapatan isi rumah dan sebagainya. Tapi nombor ataupun jumlah bilangan yang pelaburan itu bukan satu trofi. Kita nak kena ingatkan juga bukanlah satu trofi kepada pemerintah atau kerajaan untuk dibanggakan, tetapi ianya adalah satu tanggungjawab untuk bagaimana pelaburan itu dimanfaatkan kepada rakyat. Itu saya fikir perlu ada plan yang jelas, planning yang jelas supaya kita dapat kita tak rugi, terutamanya masyarakat kita tak rugi. Orang-orang di bawah ini, kita sebut banyak mana pun pelaburan yang masuk, dia tak terima benda tu kan, tapi dia nakkan manfaatnya daripada segi dia tahu ada orang lain dapat manfaat, ataupun dia tahu dia boleh belajar sesuatu daripada pelaburan itu saya rasa itu cukup untuk masyarakat. Okey, dan mungkin ada akhir kata ataupun kesimpulan daripada doktor sendiri berkaitan dengan bagaimana, ataupun mungkin ada sikit saranan kepada pihak kerajaan sendiri untuk memperkukuhkan lagi ekonomi Malaysia dan juga selain daripada itu menarik pelaburan asing. Terutamanya daripada jumlah pelaburan ini, all in all kita kena bersyukurlah kita dapat pelaburan daripada China, dan ini bukanlah satu boleh berhenti dekat sini. Kerajaan perlu lebih kerja dengan lebih kuat supaya pelaburan ini terus meningkat, bukannya one off sebegini kan. Itu satu. Yang keduanya, kesimpulannya adalah satu, kerajaan juga perlu memikirkan satu plan jangka masa panjang yang komprehensif bagaimana untuk kita ataupun masyarakat mendapat manfaat yang sebaiknya daripada pelaburan-pelaburan yang masuk. Kita jangan macam saya kata tadi, selepas habis teknologi itu selepas sesuatu projek itu habis, dia bawa balik semua barang-barang dia, kita tak dapat apa manfaat. Jadi ini perlu difikirkanlah, insya-Allah. Betul. Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Abdul Aziz Aziza, merupakan pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih banyak, Doktor. Sama-sama. Ya, sebenarnya kita menantikan pelaburan daripada luar negara, namun setiap satu pelaburan yang dibawa masuk itu perlu kita teliti agar memberi manfaat kepada rakyat setempat, dan saya pasti kerajaan Malaysia Madani sedang melihat kepada perjanjian-perjanjian lama yang telah wujud untuk menambah baik dan mewujudkan satu ekosistem yang lebih komprehensif, bukan saja membawa masuk pelaburan tapi juga membawa masuk pertukaran teknologi. Ya, insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita nak berhenti berehat seketika. Kembali nanti ada satu lagi topik yang akan kami bawakan kepada anda selepas ini.